Tajuk subjek falsafah dan isu semasa yang kami dapat adalah Undi 18 dan tanggungjawab generasi muda terhadap negara. Dari segi pengenalan, tujuan kajian ini untuk mengkaji persepsi golongan muda terhadap penurunan had umur mengundi daripada umur 21 tahun kepada 18 tahun, serta kita mengkaji tanggungjawab anak muda kepada negara. Seperti yang kita tahu, pada setiap pilihan raya, parti politik yang bertanding ni akan memilih calon terbaik untuk menjadi pilihan pengundi. Dari maksud yang lain, pengundi mempunyai keperluan untuk memilih calon, serta ideologi politik yang dipegang oleh calon undian rakyat digunakan untuk memilih. Calon yang dipilih dalam pilihan raya akan memenuhi jawatan pengubal undang-undang, perundangan dan kerajaan tempatan. Oleh itu, kita akan lihat adakah golongan anak muda cakna mengenai peranan dan tanggungjawab kepentingan mengundi yang akan menentukan masa depan negara kita. Definisi Undi 18 ialah satu kempen telah berjaya untuk melayakkan golongan muda berumur 18 tahun untuk mengundi dan menjadi calon dalam pilihan raya. Undi 18 ini juga ialah sebuah badan masyarakat madani Malaysia yang bekerja dalam bidang permakasan politik belia Malaysia, pendidikan pengundi dan pembaruan sistem pilihan raya di Malaysia. Undi 18 telah berjaya melobi pindaan perlembagaan persekutuan di Parlimen bagi menurunkan had umur pengundi untuk mengundi dari 21 tahun ke 18 tahun. Pindaan perlembagaan ini merupakan kali pertama dalam sejarah Malaysia di mana sebuah pindaan perlembagaan disokong oleh semua ahli Parlimen di peringkat Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Antara objektif kajiannya ialah mengenal pasti definisi pengundi muda Undi 18. Yang kedua adalah membincangkan peranan dan tanggungjawab generasi muda kepada negara. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis faktor-faktor pendorong media sosial yang digunakan seperti Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain untuk menguji kematangan pengundi muda. Antara rang undang-undang Undi 18 yang dapat disimpulkan, yang pertama, pendaftaran warga negara yang layak sebagai pemilih secara automatik. Dan yang kedua, umur layak mengundi diturunkan dari umur 21 tahun ke 18 tahun. Dan yang terakhir adalah umur layak menjadi calon diturunkan dari 21 tahun ke 18 tahun. Kajian lepas pengundi muda 18. Dewan Rakyat telah sebulat suara bersetuju untuk menurunkan had minimum undi dari 21 tahun ke 18 tahun pada 16 Julai 2019 yang lalu dan diperakui juga oleh Dewan Negara pada 25 Julai 2019. Beberapa naratif menyoroti kekurangan keterlibatan kumpulan ini dalam aktiviti politik yang mungkin menyebabkan kurangnya minat untuk berpartisipasi sebagai pemilih pada pilihan raya yang mendatang. Jumlah pemilih muda yang cukup signifikan membuat mereka menjadi target utama bagi parti politik pada pemilihan umum ke-18 iaitu PRU 18. Kelompok usia di bawah 21 tahun secara tidak langsung menjadi fokus para parti politik yang bersaing untuk memenangkan dukungan mereka pada PRU 18. Dalam pemilihan raya umum ke-18 iaitu PRU 18, parti politik bersaing untuk menarik perhatian dan mendapatkan dukungan dari jumlah pemilih muda yang lebih besar daripada kelompok usia 21 tahun. Tanggungjawab dan peranan pengundi muda. Pengundi muda memiliki tanggungjawab untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti memilih pada pemilihan umum dan memberikan suara mereka untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan bangsa. Penting bagi pengundi muda untuk memahami isu-isu yang relevan dan berkembang dalam masyarakat. Mereka memiliki peran dalam menyelidiki dan memahami implikasi kebijakan yang diusulkan oleh calon yang bertanding. Pengundi muda memiliki kekuatan untuk membawa perubahan dengan menjadi pendukung dan pembela isu-isu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan yang dianggap sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Antara metodologi kajian yang digunakan bagi kajian ini adalah sumber internet. Rujukan daripada sumber internet ini dapat membantu untuk memperoleh maklumat yang lebih luas dan terkini mengenai skop kajian. Hal ini kerana segala maklumat dapat diperoleh menerusi internet tanpa had dan merentasi masa. Bukan itu sahaja, sumber internet merupakan sumber yang paling mudah untuk mendapatkan informasi terkini.
Pengaksesan menggunakan laman sesawang ini membolehkan informasi-informasi berkaitan undi 18 diperoleh dengan tepat dan perbandingan fakta dapat dilakukan kerana sumber yang pelbagai. Seterusnya, metodologi kajian yang digunakan adalah kaedah tinjauan. Kaedah tinjauan yang digunakan dalam penyelidikan ini ialah soal selidik. Kaedah ini digunakan untuk mengumpulkan maklumat daripada responden secara sistematik. Satu orang soal selidik berkaitan pengundi muda dan tanggungjawab generasi muda kepada negara telah diedarkan kepada orang ramai bagi mengumpulkan data berkaitan topik yang dikaji. Borang soal selidik ini telah disebarkan kepada banyak responden melalui platform dalam talian. Akhir sekali, kaedah metodologi kajian yang digunakan adalah jurnal. Pengumpulan data dan maklumat menggunakan kaedah jurnal mempunyai kesahihan yang tinggi dan ketepatan fakta yang betul kerana penerbitan jurnal memerlukan proses penelitian yang sangat teliti dan terperinci. Bagi hasil kajian, berikut merupakan kaedah tinjauan yang kami buat. Bagi kaedah tinjauan ini, kami menggunakan kaedah soal selidik dengan menggunakan Google Form. Jadi kat sini merupakan beberapa contoh soalan-soalan yang terdapat pada Google Form kami. Yang pertama ialah jantina, sebanyak 70% respon terdiri daripada perempuan dan sebanyak 30% terdiri daripada lelaki. Dan soalan kedua adalah, adakah anda menyokong pelaksanaan undi 18? Dan seramai 53.3% mengatakan ya dan seramai 46.7% mengatakan tidak. Soalan ketiga, adakah anda berminat untuk mengikuti perkembangan politik? Sebanyak 80% mengatakan ya dan sebanyak 20% mengatakan tidak. Soalan yang keempat, apakah sebab paling utama anda berminat dengan perkembangan politik? Nyatakan sebabnya. Jadi untuk soalan ini kami senaraikan beberapa sebab dan seperti yang anda semua dapat lihat, peratusan tertinggi jatuh kepada sebab tanggungjawab menentukan hala tuju negara, iaitu sebanyak 60%, diikuti dengan mendapat pendedahan melalui media sosial, iaitu sebanyak 23.3%, dan sebab-sebab yang lain. Bagi meningkatkan pengumpulan data, kami juga menggunakan pencarian melalui sumber internet dan juga jurnal. Jadinya untuk memendekkan data-data yang banyak, saya pecahkan kepada 4 soalan beserta dengan jawapan. Yang pertama ialah, kenapa perlunya pemimpin muda yang baharu? Pemimpin muda yang dinamik dan progresif mampu membawa negara menuju kejayaan yang diimpikan. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk menarik minat golongan muda untuk terlibat dengan politik negara? Cara untuk menarik minat golongan muda adalah dengan meningkatkan kesedaran sedari peringkat sekolah melalui pendidikan. Contohnya, kita boleh terapkan daripada sekolah lagi tentang macam mana proses pilihan raya tersebut berlangsung supaya daripada awal golongan-golongan belia ni dah sedia ada maklum tentang proses pilihan raya supaya mereka tidak terpinga-pinga sewaktu perlu melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi. Yang ketiga ialah, kenapa belia yang mencapai usia 18 tahun dilayakkan untuk mengundi? Hal ini kerana apabila seseorang itu mencapai atau berusia 18 tahun, mereka sudah diberikan beberapa hak seperti sebagai contoh, hak untuk berkahwin, bekerja dan juga memikul tanggungjawab kerakyatan. Yang keempat, apakah kepentingan peranan dan penglibatan golongan muda dalam kancah politik? Kepentingan peranan dan penglibatan golongan muda dalam kancah politik adalah untuk memastikan suara generasi muda didengari dan idea-idea yang terbaharu dapat dikongsikan agar negara dapat mencorakkan dasarnya dengan lebih berkesan. Antara kesan undi 18 kepada negara ialah peningkatan penyertaan belia dalam proses demokrasi. Perubahan ini bukan sahaja meluaskan kumpulan pengundi yang layak tetapi juga memperkasakan belia, memberikan mereka suara dan peranan yang lebih besar dalam membentuk masa depan negara. Peralihan ini juga telah mencetuskan lonjakan kesedaran politik dalam kalangan golongan muda dengan peningkatan penekanan terhadap isu yang berkaitan dengan kehidupan mereka seperti pendidikan dan pekerjaan. Golongan muda lebih menyedari kepentingan penglibatan dalam politik bagi memastikan negara Malaysia ditadbir oleh parti politik yang bertanggungjawab dan cekap. Seterusnya, undi 18 telah menyumbang kepada landscape politik yang lebih inklusif dan pelbagai, memupuk pandangan dan perspektif yang lebih luas dalam rangka kerja. Dengan keterlibatan mereka dalam proses politik, terdapat penambahan nilai yang ketara dalam bentuk idea-idea segar, kreatif dan inovatif yang membuka pintu kepada perspektif-perspektif yang sebelum ini mungkin diabaikan.
Sumbangan idea yang segar dan kreatif daripada generasi muda telah menyebabkan pengubalan dasar untuk mempertimbangkan spektrum pendapat yang lebih luas apabila mengubal dasar dan membuat keputusan. Dengan itu, keputusan-keputusan yang dibuat menjadi lebih menyeluruh, mengambil kira kepentingan semua pihak tanpa mengira perbezaan usia atau latar belakang. Akhir sekali, Undi 18 merupakan satu inisiatif terpenting dalam usaha pemerintah Malaysia menggalakkan pemberian penumpuan utama kepada pembangunan belia melalui pelbagai program yang difokuskan khas kepada golongan muda, termasuk program yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan politik. Penekanan terhadap pemerkasaan belia ini berpotensi untuk memupuk generasi muda yang bermaklumat, terlibat dan proaktif yang menyumbang secara aktif kepada pembangunan sosio-ekonomi dan politik Malaysia. Kesimpulannya, kajian ini menganalisis dan mengkaji peranan penting pengundi muda terutama mereka yang berada dalam golongan undi 18 dalam membentuk lanskap politik dan kemajuan negara Malaysia. Kita dapat mengenal pasti kelebihan-kelebihan mempunyai pengundi dalam kalangan belia dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mereka. Undi 18 telah berjaya melahirkan golongan belia yang peka dan cakna terhadap isu politik yang berlaku di dalam negara. Seterusnya, penglibatan golongan muda dalam pilihan raya juga dapat melahirkan golongan belia yang lebih matang kerana mereka perlu berfikiran jauh dalam memilih parti yang mampu memberi kelebihan dan kemajuan kepada negara.